Kajian kemungkinan dan reka bentuk awalan sistem kereta api menghubungkan Putatan, Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP dan Pelabuhan Sepanggar akan dilaksana dalam masa terdekat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedik berkata dapatan kajian akan menjadi input penting dalam menentukan hala tuju baharu sistem pengangkutan rel negeri. Ini termasuk sokongan terhadap agenda pembangunan perindustrian dan logistik Sabah. Saya ingin melihat nanti, ingin mendengar nanti dapatan kajian yang akan dimulakan ini. Saya seseorang yang percaya bahawa perlu ada satu sistem konektiviti yang lebih baik, terutama menghubungkan taman-taman perindustrian di Sabah dengan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Sabah. Dan kajian ini sangat membantu untuk kerajaan Sabah membuat hala tuju yang seterusnya. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan kerja ke Jabatan Keretapi Negeri Sabah JKNS di Kota Kinabalu. Datuk Iwan yang juga Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan berkata kementeriannya akan mengemukakan pandangan tambahan berkaitan kajian kebolehlaksanaan projek kereta api Trans Borneo yang sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kepentingan Sabah dalam kajian tersebut. Saya percaya Jabatan Kereta Api Sabah telah memberikan pandangan dengan mengutamakan konektiviti di antara pelabuhan-pelabuhan yang ada di seluruh Sabah sebagai satu keutamaan. Dalam pada itu, beliau menyambut baik pelaksanaan kajian semula kadar tambang, perkhidmatan kereta api serta kajian lain berkaitan peningkatan sistem dan aset rel. Kerajaan negeri yakin dapat mengubal hala tuju baharu bagi meningkatkan hasil tanpa mengabaikan peranan jabatan memberi perkhidmatan kepada rakyat. Beberapa fokus utama dibentangkan dalam taklimat khas Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP kepada Menteri. Ia bagi menyelaras hala tuju kementerian di bawah kepimpinan baru. Taklimat disampaikan Setiausaha Tetap KKTP Datuk Dr. Jamili Nais. Antara tumpuan termasuk isu MA63, kebersihan dan keceriaan daerah, perumahan serta pembangunan Mahkamah Anak Negeri MAN. Kita akan meneruskan apa yang telah dirancang, apa yang sedang dirancang dan akan dilaksanakan oleh menteri yang sebelum ini. Asasnya ialah perkara induk iaitu hala tuju Sabah Maju Jaya. Ini dasar perjalanan hala tuju kita di peringkat kementerian. Datuk Arifin turut menegaskan usaha menaik taraf Institut Latihan MAN sebagai pusat pengajian formal pada masa depan, termasuk menawarkan program diploma atau ijazah berkaitan sistem Mahkamah Anak Negeri serta hal ehwal perundangan dan adat. Pengusaha perusahaan kecil dan sederhana PKS di Sabah menyambut baik pengecualian e-invoice kepada perniagaan berpendapatan bawah RM1 juta setahun yang diumumkan Perdana Menteri. Pengusaha IKS ditemui menyifatkan langkah itu dapat memberi ruang kepada peniaga kecil membuat persediaan secara berperingkat sebelum sistem tersebut diwajibkan sepenuhnya. Peningkatan had kelayakan pelaksanaan e-invoice itu signifikan kerana sebahagian besar PKS menghadapi cabaran kos meliputi pembelian sistem, latihan pekerja serta perubahan proses operasi harian. Ya, tapi kalau bagi perniagaan kecil macam kami, dia macam boleh dia boleh tolong dari segi kos sistem, latihan pekerja, perubahan operasi dalam threshold macam contoh kami kan di bawah 1 juta. So SME ni macam bagi kami ruang untuk menstabilkan aliran tunai dan bersedia secara berperingkat sebelum e-invoice diwajibkan sepenuhnya lah. SME yang mempunyai margin kecil turut berisiko sekiranya berlaku gangguan sistem yang boleh menjejaskan operasi dan perkhidmatan pelanggan. Indirectly juga, invoicing ini kerajaan telah mengajar saya sebagai peniaga SME juga untuk lebih cakna dan lebih telus dalam melaksanakan akaun syarikat agar tidak ada ketirisan berlaku tanpa sedar.
Kenaikan had kelayakan pelaksanaan e-invoice itu juga secara tidak langsung dapat memperbaiki rekod kewangan syarikat selain memudahkan pemantauan transaksi. Institusi Kajian Pembangunan Sabah IDS menegaskan komitmen berterusan sebagai entiti pemikir kerajaan negeri dalam menyokong pelaksanaan Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Bagi SMJ 2.0, IDS akan terus memberi tumpuan kepada kajian mengenai industri dan peluang ekonomi baharu yang berpotensi dikembangkan di Sabah. Kita akan melihat kepada emerging industry ataupun emerging economic opportunity, peluang-peluang yang ada. Kami membuat kajian secara terperinci melihat kepada potensi sebesar mana lagi yang kita boleh melangkah dan memberikan cadangan-cadangan kepada kerajaan, dan daripada sana kerajaan boleh mengolah strategi-strategi yang lebih efektif untuk tap kepada peluang tersebut. Dato' Dr. Ramza Dambul berkata IDS mengenal pasti 3 pemacu utama ekonomi akar umbi yang perlu terus diberi perhatian dalam kajian SMJ. Pertama, industri kreatif yang kini menjadi salah satu portfolio dalam struktur kementerian baharu. Kedua, keusahawanan sosial yang kini diberi penekanan di bawah Kementerian Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, khususnya bagi menangani isu logistik melibatkan usahawan di kawasan luar bandar. Dan ketiga, pelancongan berasaskan komuniti yang dilihat mampu memberi agihan pendapatan lebih adil kepada komuniti yang menghasilkan produk pelancongan. Dato' Dr. Ramza berkata IDS yakin dengan memberi tumpuan kepada 3 pemacu utama ekonomi ini, Sabah mampu memperkukuh ekonomi akar umbi dan seterusnya mencapai matlamat kesamarataan di bawah agenda Sabah Maju Jaya. Universiti Malaysia Sabah UMS dan Royal Institution of Surveyors Malaysia RISM menandatangani surat niat bagi memperkukuh kerjasama tumpuan dalam bidang pembangunan akademik, latihan profesional dan penyelidikan dalam bidang ukur kejuruteraan serta alam bina. Surat niat ini ditandatangani bersama Naib Chancellor UMS, Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur dan Presiden RISM, Wan Ainon Zuraiha Wan Abdul Khalid, sempena Kongres Juruukur Antarabangsa Sabah ke-9 2025 di Kota Kinabalu. Dalam ucapannya, Dato' Dr. Kasim berkata, kerjasama ini mencerminkan aspirasi bersama untuk menyokong perkembangan Sabah melalui pendidikan, inovasi dan penglibatan industri. Kerjasama ini merangkumi penganjuran seminar bersama, bengkel, pembangunan kurikulum yang relevan dengan industri, latihan industri, program penempatan staf dan pelajar serta lawatan teknikal ke syarikat-syarikat ahli RISM. Dato' Dr. Kasim turut mengumumkan UMS akan memperkenal 2 program ijazah baharu di bawah kluster alam bina tahun depan, iaitu Ijazah Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian dan Ijazah Sarjana Muda Ukur Bahan dengan Kepujian. Penglibatan belia Sabah dalam aktiviti kesukarelawanan terus mencatat peningkatan ketara dengan majoriti peserta berusia 18 hingga 30 tahun sama ada pelajar IPTA, IPTS maupun golongan berkejaya. Kawasan Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Keningau dan Beaufort menjadi penyumbang tertinggi penyertaan terutama dalam aktiviti khidmat masyarakat ketika bencana alam. Lonjakan ini dipacu promosi lebih agresif melalui hebahan di media sosial selain peranan Kelab Rakan Muda sebagai pengantara maklumat program. Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Rakan Muda, Jabatan Belia dan Sukan Sabah, Michela Febrina Metha, menyatakan demikian ketika ditemu bual dalam segmen Kecil Tangan Jiwa Besar menerusi program Kami Bah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Dia turut berkongsi kejayaan Hari Kesukarelawanan Belia Malaysia yang berlangsung pada 6 Disember dengan kempen derma darah menerima sambutan hangat dalam kalangan pelajar. Sesi Pocket Hop juga membuka ruang kepada pemimpin kelab memberi inspirasi mengenai peranan dan nilai menjadi sukarelawan sekaligus menyemarakkan budaya kesukarelawanan dalam kalangan belia Sabah. Baik saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Nur Akila Arbain. Salam Malaysia Madani.